كلام لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب زدنا نافعا وفعلا مستقيما وهداية للصوم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أنهنا لمن نعرف به أمرك ونعرف به نواهيك وانصرنا تنفع النبيين وإلهام الملائكة المقربين وأخرجنا من الظلمات الوحي وافتح علينا برحمتك وعلينا أسر نعمتك يا رب العالمين رب اشرح لنا أسرنا ولساننا وحمل عقدة من لساننا قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بعلومه في الدارين sekarang yang ke-10 iradah artinya pekehendak Allah Ta'ala, yaitu sifat yang sedia adanya pada zat Allah Ta'ala yang dengan dia sedia mengkehendakikan tiap-tiap mungkin dan menentukan dia dengan setengah-setengah daripada barang yang harusnya, artinya atas mungkin itu, yaitu perkara yang boleh ada tak ada, yang berlawan-lawanan, yang dinamakan dia mumkinat yang mutaqabilat. Artinya bernafi-nafian, yaitu ada atau tak ada, dan bentangan-bentangan, dan sifat-sifat, dan masa-masa, dan tempat-tempat, dan pihak-pihak, sebagai kehendak dan menentu yang sekira-kira bertentang ia dengan takluk ilmunya dengan mungkin itu. Yang ke-10 iradat. Iradat yakni iradat Allah. Iradat ini iradatullah. Sebab tu diterjemah artinya, arti iradat pekehendak Allah Ta'ala, mana sifat pekehendak bagi zat Allah Ta'ala. Jadi sifat yang ke-10 yang kita hendak belajar sekarangnya ialah sifat kehendak bagi sifat iradat bagi Allah Ta'ala. Sifat yang ke-10 yang kita hendak belajar sekarang, yang mana wajib datang kita mesti kena belajar sehingga kita mengetahui dan yakin, ialah sifat iradat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau tilik kepada semata-mata iradat, iradat ini ada juga pada makhluk, pada kita. Sifat iradat ada juga pada kita makhluk ini. Pada kita manusia, jenis benda yang hidup ni ada sifat kehendak. Manusia, binatang pun ada iradat juga. Lalu tu untuk nak keluarkan iradat bagi kita makhluk, lalu tu dia katanya pekehendak Allah. Jadi iradat Allah, sifat pekehendak bagi zat Allah Ta'ala. Iaitu sifat. Iradat, iaitu iradat ni apa dia? Iradat kena atas benda apa dia? Iradat ini kena atas benda apa? Apa benda dia? Lalu tu dia katanya iradat, iaitu iradat sifat. Iradat ni ialah satu jenis sifat.
Iradat ini adalah satu jenis sifat. Bukan kena atas zat. Iradat ialah sifat. Bukan nama Allah. Masalah adalah jenis sifat. Sifat yang sedia adanya pada zat Allah Ta'ala. Zat sifat ini yang sedia, bukan sifat baru. Bukan sifat baru. Sifat iradat Allah ni ialah iradat Allah ni adalah satu sifat. Lagi pula dia ni sedia. Bukan baru, maknanya ada dia tu pada sedia kala lagi. Sedia adanya ada sifat itu pada zat Allah, pada zatnya Allah Ta'ala. Adanya pada zat Allah, nak cerita katanya dia ni adalah sifat bagi zat Allah. Iradat ni adalah sifat bagi zat Allah. Iradat ialah sifat yang sedia tu ialah sifat bagi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dengan dia yang dengan dia sedia menghendaki itu dikatakan samaratus sifah, faedah daripada bersifat. Samaratus sifah, samarah tu faedah. Kalau kita contohnya apabila kita ada baju, tapi memanglah baju tu bukan sifat. Kita nak nampak katanya samarah tu apa dia? Samarah, faedah dia. Apabila kita ada baju, bolehlah dengan sebab baju ni lah kita boleh menutupkan aurat badan kita. Itu samarah daripada ada baju. Apabila kita ada puyuk masalan, maka samarah daripada kita ada puyuk, kita boleh guna buat masakan. Begitu. Apabila kita ada kereta, samarah daripada ada kereta, maka boleh kita pergi ke mana-mana yang jauh-jauh, yang mana kita tak kuasa nak berjalan kaki pergi ke sana dengan masa yang cepat. Boleh kita, faedah dianya, boleh kita pergi ke mana-mana yang jauh dengan masa yang tak begitu lama. Itu samarah daripada pakai kereta, ada kereta. Tapi memanglah bukan sifat benda itu. Maka di sini samarah daripada ada sifat iradat. Faedah daripada tak ada sifat iradat tu dengan sifat iradat nilah sedia Allah Ta'ala menghendakikan tiap-tiap mungkin. Sedia menghendakikan tiap-tiap mungkin, sedia menghendaki oleh Allah akan tiap-tiap mungkin. Kita susun begitu. Sedia menghendakikan tiap-tiap mungkin, yakni sedia menghendaki oleh Allah akan tiap-tiap mungkin, dan menentu atas pada menghendaki. Menghendaki dan menentu, makna sama dua tu atas tafsir. Menghendaki dan menentukan dia kan tiap-tiap mungkin. Itu dikatakan samaratus sifah. Yang dia kata yang dengan dia sedia menghendakikan tiap-tiap mungkin dan menentukan dia kan tiap-tiap mungkin, ini untuk nak keluarkan sifat yang lain daripada sifat iradat. Ini kait yang dengan dia kalau nisbah ilmu nahwunya sifat, i'rab jadi sifat. Yang sifat yang sedia na'at, kita panggil na'at. Iaitu sifat mana? Na'at dia yang sedia, yang dengan dia begitu.
Jadi dengan kalau kita tilik kepada perkataan dia sifat yang sedia adanya pada zat Allah Ta'ala, kalau kita tengok sakat tu saja, maka tak tentu kepada iradat lagi. Nah, sekadar katanya sifat yang sedia adanya pada zat Allah Ta'ala, ilmu pun dia juga, kudrat pun dia juga, hayat pun ya juga. Hayat pun sifat yang sedia adanya pada zat Allah Ta'ala juga. Ilmu sama' basar pun sifat yang sedia adanya pada zat Allah Ta'ala juga. Tapi kalau dia cakap sakat tu tak tentu dengan sifat iradat. Sebab melekapi sifat ma'ani kesemua pada katanya iaitu sifat yang sedia adanya pada zat Allah Ta'ala, itu melekapi kesemua sifat ma'ani. Cuba kita tengok balik pada ta'rif dianya, yang mana bentuk ta'rif dianya iaitu sifat yang sedia adanya pada zat Allah Ta'ala, yang dengan dia hingga seterusnya, yang dengan dia sedia mengkehendakikan mungkin dan menentukan dia dengan setengah barang yang harus atasnya. Sakat tu dikatakan ta'rif bagi iradat. Tapi kalau orang belajar mantik tu dia panggil ta'rif bil rasmi. Ta'rif rasam, bukan dia ta'rif bil haddi. Kalau orang belajar mantik dia panggil ta'rif bil rasmi. Jadi apabila kita tengok sebiji-sebiji yang dia cakapan dia di dalam ta'rif, sebab ta'rif ini kita mesti tahu juga cara orang susunan ta'rif tu. Dia apabila kalimah yang pertama di dalam ta'rif, dia kena guna kalimah yang lebih umum. Kemudian disebutkan satu kait untuk keluarkan satu benda. Disebutkan suatu kait pula dikeluarkan suatu benda. Sehingga dikeluarkan sehingga ada sehingga tinggal tentu kepada benda yang kita nak cerita. Tengok sekarangnya kita nak cara dia nak mentakrifkan sifat iradat. Dia nak mentakrifkan sifat iradat. Tetapi tengok, kalau kita tengok ta'rif dia nak bagi tentu kepada iradat tu, kena tengok semua sebuah ta'rif. Jangan tengok di depan saja, tak tentu di atas iradat lagi. Tengok, kalau katanya, tengok di depan dia, katanya iaitu sifat. Masuk ke tidak wujud dalam kataan sifat? Masuk ke tidak kidam baqa' mukhalafah dalam kata sifat? Masuk ke tidak kaunuhu aliman? Masuk. Sebab kesemuanya yang disebut tadi itu ialah sifat kesemuanya. Pendek kata sebut kata sifat, tak kira sifat yang baru, sifat yang qadim, sifat nafsiyah, sifat ma'ani, sifat salbiyah, sifat maknawiyah, tak kira, masuk semua. Sifat nafsiyah pun sifat, salbiyah pun sifat, ma'ani pun sifat, maknawiyah pun sifat. Yang ada pada zat yang qadim pun sifat, yang ada pada zat yang baru pun sifat. Luas makna dia, umum. Tengok. Jadi sebut kata sifat tu masuk mana? Segala bagai-bagai sifat yang empat tadi, nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Dan juga melekapi yang baru dan yang qadim. Apabila dia kata yang sedia, dah keluar daripada kata yang sedia tu, sifat bagi kita yang baru. Apabila dia kata yang sedia, maka dah tak masuk dalam ta'rif, dikeluar oleh sifat-sifat bagi kita makhluk ini. Sebab sifat-sifat bagi kita makhluk ini adalah sifat yang baru. Yang sedia adanya, ada. Maka apabila kata ada tadi,
Maknanya kalau katanya ada ni, maka kalau sifat nafsiyah bukan ada. Bukan benda yang ada. Kalau sifat salbiyah pun memang bukan benda ada. Kalau sifat ma'nawiyah, kaunuhu bukan benda ada. Maka sakat kata yang sedia adanya pada zat Allah, sakat tu masuk ke semua segala sifat ma'ani. Sebab sifat ma'ani semuanya benda ada ke semuanya. Tetapi dengan sebab dia kata yang adanya, maka nafsiyah dah keluar. Sebab nafsiyah bukan ada. Apa dia lagi? Salbiyah pun keluar. Dengan sebab kata adanya. Sebab salbiyah bukan benda ada pada kharij. Sebab kira kata ada di sini ada pada luar fikiran. Sifat ma'nawiyah pun benda bukan benda maujud, tidak. Kalau gitu apabila dia katanya adanya, mana keluar semua bagai-bagai sifat yang tiga lagi. Maknanya apabila kata adanya, maka dah tak masuk sifat nafsiyah dan tak masuk sifat salbiyah dan tak masuk dan sifat ma'nawiyah. Semuanya tiga-tiga tu keluar ke semuanya. Jadi ada tinggalnya, ada baki dalam takrifnya ialah segala sifat ma'ani. Jadi baca sakat ada padanya, pada zatnya, itu melekapi semua kudrat iradat ilmu sama' basar apa dia? Kudrat iradat ilmu hayat sama' basar kalam, masuk ke semua lagi tu. Maka jadi maknanya takrif tak boleh berhenti sakat tu. Kalau berhenti sakat tu tak tentu di atas iradat lagi. Maka lalu tu dia tambah lagi yang dengan dia sedia mengkehendaki. Maka apabila dia kata yang dengan dia sedia mengkehendaki, maka dengan sebab perkataan di sini, yang dengan sebab perkataan ini yang dengan dia hingga akhirnya, maka ini dah keluar dengan sebab perkataan ini oleh segala sifat-sifat ma'ani yang lain daripada iradat. Sebab apa? Sebab tengok, kalau kudrat tu apa dia? Ialah sifat yang sedia adanya pada zat Allah Ta'ala yang dengan dia mengada. Bukan mengkehendaki. Yang dengan dia mengada dan meniada. Kalau ilmu, sifat yang sedia adanya pada zat Allah Ta'ala yang dengan dia nyata. Sama tak? Tak sama. Kalau sifat hayat, sifat yang sedia adanya pada zat Allah Ta'ala yang dengan dia sah bersifat dengan segala sifat ma'ani. Tak sama. Kalau basar sama' kalau sama' basar yang dengan keduanya nyata oleh segala yang maujud. Nyata juga. Bukan mengkehendaki yang dengan keduanya dengan sama' nyata segala benda yang maujud. Yang dengan dia dengan basar nyata segala benda yang maujud. Tetap tak sama. Kalau kalam yang dengan dia bercakap-cakap, berkata-kata Allah Ta'ala dengan apa yang dikehendaki, itu lain pula. Maka apabila kata yang dengan dia sedia mengkehendakikan tiap-tiap mungkin, tentulah takrif ini dengan sifat iradat. Itu cara takrifnya gitu. Yang dengan dia dengan sifat tadi sedia mengkehendakikan tiap-tiap mungkin sedia kala lagi sedia mengkehendakikan tiap-tiap mungkin, yakni sedia mengkehendaki oleh Allah akan tiap-tiap mungkin. Sedia mengkehendaki oleh Allah akan tiap-tiap mungkin. Apa makna mengkehendakikan tiap-tiap mungkin? Dan tafsir makna mengkehendaki dan menentukan dia kan tiap-tiap mungkin. Itu makna kehendak. Mengkehendakikan tiap-tiap mungkin dan menentukan, kita panggil ataf tafsir. Apa makna mengkehendaki? Yakni menentukan dia kan tiap-tiap mungkin.
menentu dengan besar ke, menentu dengan panjang ke, katalah seperti lagi akan datang ada nyatanya. Menghendaki dan menentu dengan setengah-setengah, bukan dengan kesemua. Dengan setengah-setengah, ambil satu tinggal satu, ambil ni tinggal lawannya, ambil yang satu ni tinggal lawannya. Kalau ambil putih, tinggalkan benda yang lain daripada putih. Kalau ambil besar, tinggalkan kecil. Ambil pendek, tinggalkan panjang. Itu tinggal setengah. Ambil dengan setengah-setengah. Dengan setengah-setengah daripada setengah-setengah tu, maknanya tak ke semua lah. Tak ke semua. Dengan setengah-setengah daripada barang yang harus atasnya, atas siapa? Dengan barang yang harus atasnya, rajak ke mana? Artinya atas mungkin. Dengan setengah-setengah barang, setengah-setengah daripada barang yang harus atasnya, yakni artinya atas mungkin. Kita tafsir sekali lagi, dengan barang yang harus ia barang atas mungkin. Dengan barang yang harus ia atasnya atas mungkin. Dengan barang yang harus ia barang atasnya atas mungkin. Mesti kena tafsir begitu. Barang yang harus atas dan yang harus ia barang. Sebab kaedah nahwunya aid bagi isim mausul. Dengan setengah daripada barang yang harus atasnya atas mungkin. Jadi menentu, memilih, menentu, menghendaki, menentu, memilih dengan setengah-setengah daripada perkara-perkara yang harus di atas mungkin. Dengan maknanya kalau benda yang tak harus di atas mungkin tak menentukan juga. Dia menentukan sifat-sifat perkara-perkara yang harus ada pada mungkin. Dia harus berlaku pada diri benda mungkin. Apa dia? Sebut kata mungkin, kita bagi kenal mungkin dulu, iaitu mungkin. Mungkin tu apa dia? Iaitu mungkin perkara-perkara yang boleh ada tak ada. Begitu tulisannya. Perkara yang boleh ada tak ada. Maknanya perkara yang harus ada dan tiada. Perkara yang boleh ada tak ada, maknanya perkara yang harus harus baginya ada dan tiada. Itu dikatakan benda mungkin. Tak mesti dia ada, tak mesti dia tak ada. Jadi benda tak ada tapi terima ada, benda ada tetapi terima tak ada, itulah benda mungkin. Sebab tu anna orang mandul masuk dalam bagai benda mungkin, tak masuk dalam makhluk. Sebab Allah Ta'ala makhluk ni benda yang dijadi oleh Allah. Padahalnya tak ada, dia tak dijadikan oleh Allah, tak panggil benda makhluk, tak panggil benda baharu. Tetapi anna orang mandul terima ada ke tidak tilik kepada asalnya, boleh jadi ada. Maka benda yang boleh jadi ada dikatakan mungkin. Walaupun benda itu tak pernah ada sekalipun. Tengok matahari, kita katanya matahari yang sebuah lagi daripada ada matahari yang sebiji lagi, sebuah lagi lain pada matahari yang selalu naik pada sekarang, boleh jadi ada. Maka matahari yang kedua itu adalah benda mungkin. Tetapi Allah tidak mengadakan. Tak boleh panggil makhluk matahari yang kedua. Sebab matahari kita maklum ada satu buah saja. Ada sebuah saja. Sebuah yang kedua,
tidak ada. Tetapi mungkin nak ada. Uh, sebab tu kalau orang tanya dinosaur ke masalah mungkin ada ke tidak, kita jawab katanya mungkin ada, tapi ada sengerti ke tidak itu wallahu alam. Tapi orang setengah orang tu dia kata ada bukti menunjuk kata ada, itu pun mungkin juga sebab dia benda ni benda mungkin. Iaitu perkara yang boleh ada tak ada, jenis perkara-perkara yang terima ada dan terima tak ada. Kira pada akal. Kira pada akal. Tilik kepada akal, benda ni boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Ketika dia ada, dia terima tak ada. Ketika dia tak ada, dia terima akan jadi ada. Maka itu adalah perkara yang mungkin. Maka sifat iradat ini ialah sifat yang menentu, yang mengkehendaki dengan setengah-setengah barang, setengah perkara yang harus berlaku di mungkin. Barang yang harus atasnya atau mungkin yang berlawan-lawanan sifat bagi yang harus, sifat bagi barang yang harus. Barang yang harus atasnya yang berlawan-lawanan. Yang berlawan-lawanan mana setengah berlawan dengan setengah. Setengah berlawan dengan setengah, seperti panjang melawani pendek, besar melawani kecil, sihat melawani sakit. Tengok. Mungkin yang apa dia, yang berlawan-lawanan setengah kepada setengah itu yang dinamakan dia akan mungkin yang berlawanan itu mumkinat yang mutaqabilat. Al-mumkinatul mutaqabilat, dia panggilnya begitu. Artinya, arti mutaqabilat ya bernafi-nafian. Bernafi-nafian maknanya melawani. Iaitu mumkinat yang mutaqabilat. Ada atau tiada. Memang. Ada atau tiada, maka kedua-dua itu adalah dua benda yang melawani. Maka tilik kepada tadi, sifat iradat menentukan akan mungkin, akan tiap-tiap mungkin dengan setengah daripada benda yang harus. Mungkin harus ada ke tidak? Harus. Tak ada pun harus. Ada pun harus. Di atas mungkin. Ada mungkin harus, tak ada mungkin harus. Maka Allah Ta'ala menentu dengan iradatnya akan ada suatu mungkin atau dengan tak ada suatu mungkin. Tengok kita ini Allah Ta'ala menentu dengan ada. Tapi seorang anak bagi si mandul Allah Ta'ala menentu dengan tak ada. Jadi ambil setengah, tinggal ke setengah. Ambil ada, tinggal tak ada. Ambil tak ada, tinggal ada. Pada suatu mungkin. Tapi ada dengan tak ada ni dua benda yang berlawanan. Dua benda yang berlawanan. Dan bentangan-bentangan yang ni miqdar dia panggil. Bahasa Arab panggil miqdar, benda yang hasil daripada timbangan dan sukatan dan ukuran. Itu dikehendaki bentangan-bentangan. Bahasa Arab katanya miqdar, yakni benda yang hasil daripada sukatan dan timbangan dan apa dia satu lagi? Timbangan, sukatan dan ukuran. Bentangan dia ada melawani secara dia. Tengok. Kalau benda ini, tengok, kita sekarang contohnya kita tinggi 160 sen. Allah Ta'ala menentukan kita dengan tinggi 160. Maka lain daripada 160 ditinggalkan. Tak ambil. Itu maknanya nisbah bentangan
Nisbah bentangan kita katanya bentangan kita katanya ukuran panjang pendek. Maka panjang pendek tu luas cakapannya. Jadi kita tengok seorang kita apabila Allah Ta'ala menentukan kita dengan tingginya 160. Maknanya yang tinggalnya apa dia? Lain pada 160, yang atas pada dia dan yang bawah padanya. Contohnya itu apa dia? Ukuran. Tengok badan kita pula timbangan kita. Timbangan kitanya, contohnya kita katanya berat kitanya, timbangan berat kita, badan kitanya 60 kilo. 60 kilo. Maka apabila Allah Ta'ala menentukan kita sekarang beratnya 60 kilo. Maka ambil di 60, tinggalkan yang lain daripada 60. Mana dia yang lain pada 60? Yang atas pada 60, yang bawah pada 60. Itu dikatakan lain kesemuanya. Sebab tu, dia tak macam ada dengan tiada lah. Sebab ada dengan tiada, dia ada dua benda ya. Tak macam lelaki perempuan. Dia ada dua benda, lelaki, satu benda lelaki, satu benda perempuan. Ambil lelaki, tinggal perempuan. Ambil menentukan dengan lelaki, tinggal perempuan. Tinggal menentukan dengan perempuan. Tetapi kalau bentangan ni, dia banyak lawanan-lawanannya. Tengok, kalau kita, Allah Ta'ala menentukan badan kita sekarangnya berat 60. Menentukan dengan berat 60 sekarang. Sekarang badan kita beratnya 60. Maknanya Allah Ta'ala menentukan kita dengan berat badan kitanya, timbangan berat badan kitanya 60. Yang tinggal, yang tak ambilnya, yang tak menentu apa dia? Lain pada 60 itu. Atas pada 60 dan bawah pada 60. Begitu. Kalau sukatan pula, memang badan kita tak boleh nak sukat. Contohnya, kita katanya air pada suatu tempat. Air yang ada pada suatu tempat, Allah Ta'ala menentukan dia 2000 liter masalah. Ada 2000 liter. Maknanya ditentu dengan banyaknya 2000 liter. Maknanya yang tinggalnya lebih banyak pada 2000, yang atas pada 2000, yang rendah pada 2000. Itu makna ambil setengah, tinggal setengah. Tapi bukan setengah tu berbagi dua, itu bukan dia. Sebab berbagi dua tu bahasa Arab kata nisfu, separuh. Bukan setengah tu maknanya bukan apa dia, separuh. Sebab tengok rambut kita berapa banyak kat kepala kita, maka satu saja tu dikatakan setengah. Seorat rambut adalah setengah daripada rambut-rambut yang ada kat kepala. Dia boleh panggil setengah ke semuanya. Sebab tu ketika kita sapuh kepala, boleh kita katanya mazhab Syafi'i, sapuh kepala, ambil wuduk satu juzuk daripada sejuzuk daripada kepala. Atau boleh juga kita bercakap katanya sapuh kepala memadai dalam mazhab Syafi'i dengan setengah kepala. Setengah tu bukan separuh. Maknanya satu juzuk tu lah. Kalau 1 juta, satu daripada sejuta tu lah dikatakan boleh panggil setengah dah. Begitu. Dan sifat-sifat ambil setengah, tinggal setengah juga. Sifat seperti putih, menentukan suatu benda dengan putih. Tengok Allah Ta'ala menentukan gagak dengan hitam. Maka yang ditinggalkan menentu apa dia? Lain daripada hitam. Segala warna yang lain pada hitam, Allah Ta'ala tidak menentu pada gagak. Allah Ta'ala menentukan dengan menentukan kapas itu dengan kapas itu adalah benda mungkin. Kapas itu adalah mungkin. Menentu dengan sifat, ialah putih. Maka apabila Allah Ta'ala menentukan akan kapas, kapas itu adalah benda mungkin dengan sifatnya ialah putih, maka tinggalnya lain daripada putih. Apa dia lain pada putih? Bilanglah.
hitam, merah, hijau, kuning, biru, lain pada putih kesemuanya. Dan masa pun ada berlawanan setengah kepada setengah. Tengok kita orang zaman 20-an. Kita cakap katanya kita sekarang dalam zaman 20-an. Maka zaman 20-an melawani mana? Melawani masa sebelum padanya dan masa selepasnya. Tengok kita katanya masa sekarang, masa Jumaat, hari Jumaat. Maknanya lawan bagi Jumaat apa dia? Hari yang sebelum pada Jumaat, hari yang kemudian daripada Jumaat. Begitu. Maka masa tengok, kalau kita katanya masa 90-an, masa 90-an, Allah Ta'ala menentukan suatu benda, seorang tu adalah suatu mungkin dengan lahirnya tahun 90-an. Maknanya tahun 90-an, tahun 2090 kita katanya tahun 2090 atau 1000 tahun 90-an, maknanya Allah Ta'ala tak menentu belum padanya dan kemudian daripadanya. Itulah. Itu mana katanya menentu dengan masa. Suatu seorang itu Allah Ta'ala menentukan dia pada hidup dia pada zaman Nabi Nuh masalah. Ada dia pada zaman Nabi Nuh. Mana lawan dia ialah masa sebelum pada zaman Nabi Nuh dan masa kemudian pada Nabi Nuh. Itu dikatakan berlawan masa setengah dengan masa. Dan tempat pun ada berlawanan dengan setengah kepada setengah. Tengoknya kita adalah suatu benda yang mungkin. Allah Ta'ala menentu kita dengan tempat yang tertentu. Tengok Allah Ta'ala menentukan kita dengan tempat ialah tanah Melayu. Maka manakah lawan bagi tanah Melayu? Lain daripada tanah Melayu. Di tanah India ke masalah, Eropah ke masalah, tanah Arab ke, Latin ke, Afrika ke, itu lawan dia. Katalah dengan secara luas Allah Ta'ala menentukan kita sekarang di atas kursi. Allah Ta'ala menentukan kita sekarang di atas kursi. Kita ni adalah mungkin. Kursi adalah tempat. Allah Ta'ala menentukan kita pada jam sekarangnya, menentukan kita di atas dengan tempatnya ialah kursi. Maknanya apakah lawan bagi kursi? Mana segala tempat yang bukan tempat kita duduk sekarang adalah lawan bagi dia semua. Duduk atas kursi bukan lantai, bukan di atas kereta, bukan di atas mutu, bukan dalam bilik dan sebagainya. Dan pihak arah. Dan pihak utara, pihak selatan, katalah Allah Ta'ala menentukan kita sebelah utara. Maka tidaklah lain daripada utara. Kalau Allah Ta'ala menentukan kita jadi duduk ke sebelah barat. Duduk pada sebelah barat. Maknanya tak menentulah kita pada pihak, pada arah, pada pihak lain daripada pihak barat itu. Itulah katanya, maksud katanya apa dia, sifat iradat ini yang dengan dia sedia Allah Ta'ala mengkehendaki tiap-tiap mungkin dan menentukan dia akan mungkin, menentu dengan setengah barang yang harus di atas dia. Tengok benda yang harus ada dan tak ada harus, besar kecil, berat berapa kilo, panjang berapa meter, adalah harus di atas mungkin. Berwarna putih, berwarna hitam dan lain lagi, sihat, sakit, elok, tak elok, maka semuanya benda yang harus berlaku pada mungkin kesemuanya. Maka apabila Allah Ta'ala menentukan dengan suatu benda mungkin itu dengan beberapa perkara yang harus berlaku di atas dia. Tetapi bukan tentu dengan kesemua. Bukan menentukan dengan semua, bahkan dengan setengah. Nanti kita akan urai balik
dengan masalah ta'alluq tanjizi dengan masalah ta'alluq suluhi bagi sifat iradat. Dengan setengah ke dengan semua, itu masalah terpulang kepada ta'alluq tanjizi dan ta'alluq suluhi bagi iradat. Saya tak ada sebut. Dia dia begini, masalah mungkin ada dan tak ada, putih hitam merah kuning hijau. Kalau kita tilik ke semuanya, patut padan bagi Allah Ta'ala nak menentukan dengan kesemua. Tilik kepada patut padan tu, boleh patut padan Allah Ta'ala menentukan dengan semua. Hitam, putih, hijau, kuning, merah, ada tak ada. Masa zaman dulu, zaman sekarang, zaman lagi akan datang, tempat di sini, di sana, di mana, harus kesemuanya Allah Ta'ala menentu. Tilik kepada ta'alluq suluhi qadim. Patut padan Allah Ta'ala nak menentu dengan ada dan dengan tiada. Patut padan Allah Ta'ala nak menentukan suatu mungkin dengan hitam, dengan putih, dengan merah, dengan hijau, dengan semua warna. Patut padan bagi Allah Ta'ala nak menentukan dengan suatu mungkin dengan panjang dan pendek. Dengan panjang dan pendek. Dengan 60 kilo dengan lain daripada 60 kilo. Itu tilik kepada suluhi qadim. Tetapi kalau kita tilik kepada suluhi qadim, suluhi patut padan itu dengan kesemua benda yang harus di atas mungkin. Ada dan tiada. Tetapi kalau tilik kepada ta'alluq tanjizi qadim bagi iradat, maka tidaklah dengan kesemua, bahkan dengan setengah. Sebab tanjizi ni maknanya meluluskan pilihan. Meluluskan pilihan. Apabila meluluskan pilihan, mana buat pilihan itulah. Apabila buat pilihan tu, kena ambil satu tinggal yang lain lah. Seperti kita masuk dalam kedai jual jam masalan. Semua dalam kedai itu ada beratus-ratus, ada beribu-ribu jam, macam-macam model, macam-macam brand pula ada dalam kad kedai dia. Maka kita kalau kita tilik pada kita orang yang ada duit, tilik kepada kita orang ada duitnya, boleh beli dengan mana-mana satu daripada jam yang ada jual kat kedai itu. Kalau 1,000 pun 1,000 lah. Boleh kita nak beli ke semuanya sebab kita orang ada duit. Boleh nak beli ke semuanya. Itu katanya patut padan dengan duit kita nak beli ke semua jam yang ada kat kedai itu. Itu katanya patut padan suluhi. Tetapi apabila kita buat pilihan, ini tanjis. Nak buat apa beratus-ratus jam? Apabila kita buat pilihan, kita pilihan satu saja daripada 1,000 buah jam yang dijual dalam kad kedai itu, kita ambil satu saja. Setengah tinggal yang lain. Tengok, saya setuju model ini, yang ini. Kita pun ambil yang ini, yang lain tak ambil lah. Itu maknanya tanjiz meluluskan. Jadi maknanya, itulah nak bagi nampak katanya suluhi. Kalau suluhi itu dengan semua benda yang harus di atas mungkin. Tapi kalau tanjizi dengan setengah daripada benda yang harus di atas mungkin. Begitulah. Itu cara, itu apa dia panggil, menghendaki dan menentu itu adalah ta'alluq bagi sifat iradat. Lepas tu tengoklah ta'alluq tanjizi ke ta'alluq suluhi. Kalau tanjizi, ambil setengah, tinggal setengah. Kalau suluhi itu kira patut padan, tak buat lagi, tak menentu lagi. Bukan tilik pada menentu, kata patut padan dengan kesemua. Ada dengan tak ada, patut kesemua. Tetapi apabila buat pilihan, mesti kena pilih ada, tinggal tak ada, atau pilih ada, tinggal tak ada. Begitulah. Itulah lebih kurangnya huraian tentang ta'rif bagi sifat iradat. Maka
Katanya sebagai kandak dan menentu yang sekira-kira bertentang ia dengan ilmunya. Sebagai kandak dan menentu, ini kalau i'rab nisbah, i'rab ilmu nahunya ialah mafhum mutlak bagi mengkandaki dan menentukan dia. Nampaknya masalah itu panjang lagi, kita akhir di situ dulu. InsyaAllah minggu depan kita sambung pada kata sebagai mengkandaki dan menentu. Jadi masalah itu belum selesai lagi, belum habis lagi. Wallahu a'lam, alhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وقت يدي إلى سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. 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 Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.